Moga Allah Subhanahu Wa Taala undang kita bersama dengan baginda Rasulullah di Madinah dan di Telaga Kautsar dan di padang mahsyar dan di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan yang ke-31, adapun pada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam seperti tidak cepat marah, berpaling daripada kesalahan orang. Nabi ni penyampun, penyabar, selalu bersyukur. Kelembutan Nabi dalam berdakwah kepada Allah, tidak marah kerana dirinya, dan bahawasanya baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara yang perlu kita kenal, baginda adalah orang yang paling tinggi akhlaknya, paling lembut, paling santun. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW adalah orang yang pemaaf. Pemaaf Nabi SAW ada 3 bentuk. Yang pertama, Nabi memaafkan sahaja. Yang kedua, Nabi memaafkan dan Nabi melupakan. Yang ketiga, Nabi memaafkan dan Nabi berlaku ihsan dengan orang tu. Yang pertama, Nabi maafkan, tapi Nabi tak nak lagi berurusan dengan dia. Yang pertama, Nabi maafkan, tapi Nabi tak nak lagi tengok muka dia. Ini contoh kepada Hindun yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Nabi bukan benci dia, tapi kalau lihat dia, terlihat ataupun teringat momen yang dia pernah sakiti Sayyidina Hamzah. Yang kedua, Nabi memaafkan dan Nabi melupakan. Ini antara sifat yang termulia, ya'fu yasfah. Sebab kita ni maafkan Nabi, kita ni maaf, tapi belum tentu kita lupakan. Tapi Nabi, ketika Nabi maafkan dan Nabi lupakan kesalahan dia, dan Nabi boleh berinteraksi dan bermuamal dengan dia macam biasa. Dan yang ketiga, Nabi maafkan dan Nabi buat baik dekat dia. Ini level kemaafan tertinggi. Kita kalau maafkan orang, kan, kita tak boleh baik dengan dia dah. Sebab kita dah tahu dah, kalau aku buat lagi dengan dia, apa-apa mesti kena lagi disakiti. Tapi Nabi, level Nabi punya maaf, Nabi maafkan dan Nabi boleh buat baik, lebih baik daripada sebelum tu. Kita taklah dituntut bila salam, maafkan dia, kita boleh salam pimpin tangan, boleh keluar sama-sama, boleh belaga pipi lagi, kan. Maknanya Nabi SAW ni kemaafan dia sangat tinggi. Itu antara yang kita lihat di dalam akhlak dan sirah Nabi SAW. Dan Nabi orangnya tak pernah marah, Nabi tak pernah pukul orang. Walaupun datang perintah, kalau datang anak-anak ataupun isteri nusyuz, maka ada perintah untuk pukul isteri, kan? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau kamu takut isteri kamu berlaku nusyuz, maka bagi peringatan. Yang kedua, pisah ke tempat tidur. Yang ketiga, pukul isteri tu. Tapi Nabi ada 11 orang isteri, seorang pun tak pernah disakiti fizikal oleh Nabi SAW. Bahkan ketika perang, kan, tak ditemukan dalam sirah melainkan Nabi hanya bunuh seorang saja. Nabi ikuti perang berbelas perang, berpuluh perang, tapi Nabi bunuh seorang je. Apa makna dia? Nabi ni kalau tak nak perang, boleh. Nabi tak nak ikut jalan perang. Kalau Nabi nak masukkan Islam dengan jalan mudah, Nabi akan masukkan Islam dengan jalan mudah. Tapi orang musuh yang pilih untuk berperang. Jadi Nabi pilih untuk bertahan, bukan Nabi mulakan perang. Dalam sejarah, Nabi tak pernah mulakan perang. Nabi hanya menyebarkan dakwah dan mempertahankan diri sahaja. Ini semua adalah sifat kelembutan dan kelunakan Nabi di dalam berdakwah. Kita akan lihat kesempurnaan Nabi Muhammad ini di dalam kitab Syama'il, kitab menerangkan tentang sifat peribadi agung Nabi SAW. Yang ke-32, adapun kelembutan Nabi SAW ketika menyeru umatnya kepada Allah, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Adapun dengan sebab rahmat Allah yang melimpah-limpah kepada engkau, wahai Muhammad, maka berlaku lembutlah kepada mereka. Allah yang pilih dan Allah yang perintahkan Nabi untuk berlembut dengan umat Nabi SAW. Dan memang dakwah ni memang kena lembut. Siapa nak ikut kalau paksa-paksa, betul?
Siapa nak ikut kalau pendekatan tu kasar? Tak ada siapa nak ikut. Sebab itu pendekatan Nabi sentiasa lembut. Perkataan yang Nabi pilih sentiasa lunak. Nabi akan usahakan ajakan tu dengan cara damai, bukan kasar, bukan perang, bukan dengan menghakimi. Ini cara dakwah Nabi SAW. Bukan Nabi saja, semua para Nabi cara dakwahnya begitu. Contoh macam Fir'aun, kan? Nabi Musa ketika mana diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun sampaikan dakwah, Allah suruh Nabi Musa, faqul lahu qawlan layyina, cakaplah, serulah, panggillah, ajaklah Fir'aun dengan bahasa yang lunak, yang lembut. Itu kepada siapa tu? Fir'aun. Orang paling jahat pun tetap Allah pilih suruh guna pendekatan yang lembut, yang lunak. Apatah lagi para pendosa macam kita ni, mestilah nak kena lembut-lembut. Kalau ajak kasar, paksa, tak ada siapa nak datang majlis ni, kan? Ni semua pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kelembutan-kelembutan itu untuk kita semua. Amalkan dan hayati peribadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian yang ke-33. Lagi 10 minit nak habis ke? Lagi 10 minit. Tak apa, kita cepatkan sikit. Yang ke-33. Adapun sikap tegas. Nabi ni lembut, tapi bukan maknanya Nabi ni tak tegas. Nabi lembut, Nabi tegas. Tapi tegas Nabi bertempat. Kita ni setiap hari baran, kan? Nabi, dia ada tegas Nabi, tapi tegas Nabi tu bertempat dan bersebab. Nabi ni ada kecerdikan emosi untuk mengawal perasaan dia. Bila Nabi nak kena marah, bila nak kena gembira, bila nak kena tunjukkan kebahagiaan tu, bila nak tunjukkan marah. Ini semua di dalam kawalan Nabi SAW. So antara contoh Nabi SAW marah, Nabi bertegas adalah kepada orang kafir. Orang kafir datang kepada Nabi SAW nak buat kompromi. Wahai Muhammad, kami boleh beriman dengan kau, tapi dengan syarat tahun ni kami sembah Tuhan kau, tahun depan kau sembah Tuhan kami. Kita shift by year, tukar tahun. Tahun ni Allah, tahun depan Allat dan Uzza. Nabi bila dengar kompromi ni, nak buat agreement macam tu, Nabi terus berpaling dan Nabi marah kepada mereka. Tak nak dengar dah sebarang perbincangan dah. Sebab ini seolah-olah merendahkan Allah, merendahkan agama Nabi Muhammad. Sejak daripada itulah Allah suruh Nabi Muhammad panggil mereka yang buat kompromi itu sebagai kafir. Kafir ni perkataan yang agresif, sangat-sangat ofensif. Bila Nabi suruh guna pada orang-orang yang nak rendahkan agama, kepada orang kafir yang jahat macam tu. Tapi kalau orang kafir yang nak agama berjinak dan terbuka, Nabi akan menggunakan pendekatan yang baik. Tapi kalau mereka start untuk memusuhi, memerangi, Nabi akan guna pendekatan yang sama. So nak kena faham, Nabi ni lembut tapi bukan boleh dipijak. Nabi lembut tapi ada fasanya, keadaannya Nabi tegas sampai orang-orang kafir terpaksa tunduk dan akur dengan keputusan baginda Nabi Muhammad. 34 adalah sifat Nabi Muhammad. Allah, 34 ni adalah ayat kegemaran kita semua. Kalau kita pergi baca maulid, inilah bacaan ayat yang akan dipilih untuk dibacakan, disusun dalam bacaan-bacaan maulid dan selawat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, surah Taubah 128. Allah kata telah datang kepada kamu seorang rasul. Yang datang mereka tu daripada diri mereka. Diri mereka sendiri, maknanya daripada jenis manusia. Allah hantar Nabi daripada jenis manusia. Kenapa tak hantar daripada jenis malaikat? Sebab dulu umat-umat terdahulu, dia nak kalau Nabi tu daripada jenis malaikat. Sebab malaikat ni sempurna. Nabi ni anak yatim, kan, orang yang tak ada nama, pemuda-pemuda yang tak terkenal, yang tak ada pangkat dan jawatan. Macam mana kita menteri besar, kan, ada pangkat kedudukan, nak dengar ucapan pemuda yang macam ni? So dia tak nak dengar Nabi. Dia kata kalau Nabi datang dalam bentuk malaikat, bentuk yang luar biasa, kami akan dengar. Tapi Allah kata kami datangkan Nabi dalam bentuk kamu sendiri, manusia. Sebab Nabi ni tugas dia adalah menjadi contoh tauladan.
Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi buang air, Nabi kahwin. Semua tu kita lakukan. Jadi contoh terbaik itu adalah pada Nabi Muhammad. Kalau datang malaikat, malaikat makan tak? Malaikat minum tak? Malaikat tidur tak? Malaikat kahwin tak? Malaikat lelaki perempuan tak? Malaikat tak ada semua tu. Sebab tu adalah ciri-ciri manusia. Jadi Allah hantar kepada kita Rasul dalam bentuk manusia untuk kita belajar hidup macam manusia sempurna, berakhlak dan beradab sebagaimana Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma anitum. Nabi SAW ini adalah orang yang sangat-sangat berat bagi Nabi kesusahan yang ditanggung oleh kita semua. Kita ni berdosa, rasa berat kan, kecewa dengan dunia. Nabi jauh lagi berat rasa dia daripada kita sendiri. Nabi lebih prihatin terhadap diri kita berbanding diri kita sendiri. Nabi lebih cinta diri kita lebih daripada kita cinta diri kita sendiri. Apa bukti dia? Kita biarkan diri kita ni terdedah buat dosa, padahal Nabi siang dan malam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diampunkan kepada umat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Nabi ni sangat besar prihatin dia kepada kita dan kepada orang beriman. Nabi ni sangat rauf, Nabi ni sangat rahim. Rauf dan rahim ini ada dia punya perincian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan dia termasuk daripada Asmaul Husna, sifat dan nama-nama Allah yang Allah berikan sifat itu juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan yang ke-35 adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. 5 baki terakhir nanti kita belajar pada waktu yang lain sebab kita dah kesempitan waktu. Ini adalah nasihat ataupun pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Fama fatawalla anhum fama anta bimalum. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya berpalinglah daripada mereka. Engkau Muhammad takkan dipertanggungjawabkan. Maknanya Nabi ni sedih dan kecewa bila orang tak nak dengar dakwah Nabi Muhammad. Nabi ni jadi emosi kurang stabil. Dalam Quran Allah kata fala'allaka bakhi'un. Nabi ni sampai nak cederakan diri Nabi sendiri. Hari ni kan ada orang cedera diri kan. Tengok kat kita punya roommate tu, ada tak nak toreh dia punya tarik jari, putus cinta. Bayangkan Nabi, dia lalui perasaan berat macam tu. Tapi bukan sebab putus cinta, sebab Nabi tak nak orang ikut dan taat Nabi SAW. So Nabi punya kecewa tu bila ditolak, bila terima rejection daripada umat, Nabi sangat kecewa. Tapi Allah kata fatawalla anhum. Wahai Muhammad, tak apalah, move on. Jangan terlalu mengharapkan keimanan mereka. Engkau Muhammad hanya menyampaikan je. Engkau tak dipertanggungjawabkan untuk memasukkan hidayah tu. Kalau mereka nak beriman, mereka beriman. Kalau mereka kufur, mereka akan terima azab kekufuran mereka. Tapi engkau Muhammad takkan dipertanggungjawabkan atas kekufuran mereka. Ini adalah kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan cukup 35 hadis. Baki 5 hadis nanti insya-Allah, kalau ada rezeki umur yang panjang, kita akan sambung pada waktu yang lain insya-Allah. Wallahu taala alam.